Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Lain macam pengakuan Muhyiddin kali ini, lain macam pendedahan Muhyiddin kali ini. Apakah sudah mula ada terbit keraguan di dalam pemikiran dan hati Muhyiddin tentang masa depan parti beliau? Atau masa depan juga keputusan pilihan raya DPR Kenenggiri? Banyak kali Muhyiddin selalu yakin begitu hebat dan berdegar-degar. Tapi kali ini lain pula suaranya. Muhyiddin kata Perikatan Nasional boleh menang tapi jangan overconfident. Apa maknanya? Muhyiddin tahu bukan mudah untuk Perikatan Nasional menang lagi kali ini di PRK Dun Nenggiri. Adakah karena calonnya ataupun adakah kerana mereka sudah kehilangan modal untuk mahu melawan kerajaan perpaduan? Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mengingatkan gabungan itu supaya tidak overconfident. Meskipun calonnya Muhammad Rizwandi mempunyai peluang memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri pada pilihan raya kecil PRK 17 Ogos ini. Katanya, kempen yang berbaki 3 hari lagi merupakan tempoh kritikal bagi mengetahui arah sokongan pengundi dalam menentukan calon pilihan mereka. Kata Muhyiddin, dia yakin mereka boleh menang. Tapi dalam PRK kita jangan terlalu overconfident. Berbaki 3 hari ini agak kritikal untuk menentukan arah mana termasuk pengundi luar, katanya. Saya merayu pemohon atau memohon pengundi luar sana untuk balik ke kampung masing-masing mengundi pada 17 Ogos, kata Muhyiddin lagi. Walaupun sokongan agak baik, tapi kalau mereka tidak pulang, maka peratusan merosot yang memberi satu masalah nanti, katanya ketika ditemui lepas program Ramah Mesra bersama penduduk kampung Limau Kasturi, Gua Musang. PRK Dun Nenggiri menyaksikan pertembungan dua penjuru di antara calon Barisan Nasional BN Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani dan PAS yang diwakili Rizwadi. Seramai 20,259 orang pemilih layak untuk mengundi akan menentukan wakil rakyat baru di kawasan itu. Pada pilihan raya negeri PRN Ogos tahun lalu, Muhammad Aziz Abu Naim menang kerusi itu dengan majoriti hanya 810 undi apabila mendapat 6,517 undi berbanding calon BN Abdul Aziz Yusuf yang memperoleh 5,707 undi. Mengulas lanjut, Muhyiddin berkata sambutan diterima amat baik. Malah ada beberapa perubahan apabila parti itu dapat memasuki kawasan orang asli. Sambutan daripada pengundi yang ada di Nenggiri alhamdulillah sangat merangsangkan, katanya. Malah sesetengah kawasan yang kita tidak boleh tembusi termasuk kawasan orang asli atau orang asli, mereka sedang mengalu-alukan kehadiran kita dan kita telah mengadakan beberapa program di sana, katanya lagi. Satu komen daripada netizen tentang isu ini menulis, menang jadi pembangkang, lepas tu melalak, mana peruntukan? Itulah yang akan berlaku. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kehebatan Anwar Ibrahim yang seterusnya tak boleh disangkal oleh sesiapapun. Ramai orang, terutamanya pembangkang, meratib. Kononnya kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim sekarang ni gagal. Kononnya kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim tidak membawa kemajuan. Tapi rupa-rupanya itu hanya cakap pembangkang yang tidak berasas. Di mana yang tak berkembang dan di mana yang kononnya Anwar Ibrahim tidak membawa apa-apa kemajuan. Anwar baru memerintah lebih kurang 2 tahun. Dan sudah terlalu banyak pencapaian yang dibuat oleh Anwar Ibrahim berbanding dengan Perdana Menteri yang seangkatan dengannya.
Kali ini, selepas JP Morgan, Goldman Sachs pula naik taraf pasaran saham Malaysia. Sebelum ini, JP Morgan dilapor telah meningkatkan penarafan Malaysia kepada natural selepas hampir 6 tahun negara berada pada tahap underweight susulan langkah berani kerajaan dalam membangunkan ekonomi. Terbaru, analisis oleh Goldman Sachs pula menyebut bahawa suasana pelabur terhadap Malaysia telah bertambah baik kini selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan Perdana Menteri sekaligus membawa kestabilan politik. Menurut laporan utusan Malaysia berikutan itu, Goldman Sachs telah menaik taraf pasaran saham Malaysia kepada wajaran sama equal weight berikutan sifat defensif pasaran tempatan apabila melibatkan kejutan luar. Ekonomi Malaysia yang semakin teguh dan matawang yang lebih kukuh juga meningkatkan keyakinan terhadap aset tempatan, kata analisis itu, selain menyebut Singapura telah diturun taraf sebagai underweight. Pakar strategi CIMB, Syahan Pereira berkata, warga asing adalah penjual bersih saham Malaysia dalam 8 daripada 10 tahun lalu. Apabila skandal 1MDB dan pertukaran pemimpin menimbulkan kebimbangan mengenai ketidakstabilan politik, mereka telah menjual saham bernilai hampir 68 juta Amerika Syarikat dolar bulan ini. Kami melihat ini sebagai peluang belian yang jarang berlaku dalam saham Malaysia di tengah-tengah kesinambungan dasar, peningkatan penghantaran pendapat dan peningkatan mata wang tempatan. Ujarnya memetik portal Utusan Malaysia melaporkan saham-saham di Asia menyaksikan penjualan bersejarah pada Isnin minggu lalu disebabkan kebimbangan terhadap kemalaysiaan Amerika Syarikat dan saham-saham berteknologi tinggi seperti yen yang bangkit semula menyebabkan strategi pendanaan global dihentikan secara besar-besaran. Keadaan itu yang lebih ketara daripada yang dilihat di AS dan Eropah telah memaksa pelabur untuk menilai semula penglibatan mereka. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan kita semua apabila sekali lagi kerajaan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim kini dapat penghormatan luar biasa apabila Goldman Sachs menaikkan taraf pasaran saham Malaysia. Terjumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim menang besar lagi. Apabila Azmin Ali katakan Anwar Ibrahim tidak faham tentang perdagangan, dia sebenarnya meludah ke langit kena muka sendiri. Kali ini, ahli ekonomi pula yakin KDNK akan berkembang 5.8% pada suku kedua pada tahun 2024. Ini keyakinan ahli ekonomi. Ekonomi Malaysia diyakini akan berkembang 5.8% pada suku kedua tahun 2024, meningkat daripada 4.2% pada suku pertama tahun ini, menurut kalangan ahli ekonomi. Mereka berpendapat pertumbuhan KDNK akan dirangsang oleh aktiviti perindustrian yang rancak, harga minyak sawit mentah lebih tinggi, pengangguran yang berkurangan dan peningkatan perbelanjaan. Lapor bernama Ahli Ekonomi bersetuju ekonomi berada dalam kedudukan baik untuk berkembang antara 4.0 dan 5.0% bagi keseluruhan tahun 2024 dengan badan perakaunan memaklumkan. Keyakinan global terhadap Malaysia meningkat dengan ketara, berikutan telah mempamerkan daya tahan ekonomi yang jelas.
Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, pertumbuhan KDNK suku kedua tahun 2024 akan sejajar dengan unjuran awal Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM sebanyak 5.8%. Bercakap kepada Bernama, beliau berkata momentum pertumbuhan ekonomi akan berterusan sehingga suku kedua tahun 2024 mengatasi pertumbuhan suku pertama tahun 2024 sebanyak 4.2%. Muhammad Afzanizam berkata, data semasa menunjukkan ekonomi Malaysia dijangka berkembang baik pada Jun. Beliau menekankan bahawa negara mencatat pertumbuhan lebih tinggi dalam indeks volum perkhidmatan dan indeks pengeluaran perindustrian, masing-masing meningkat 6.7% dan 4.5% pada suku kedua tahun 2024. Beliau berkata, pengeluaran minyak sawit mentah naik 2 angka kepada 15.9% berbanding 3.4% sebelum ini, menunjukkan peningkatan pendapatan ekspor daripada sumber pendapatan komoditi, bukan minyak utama negara. Selain itu, Muhammad Afzanizam berkata, kadar pengangguran kekal pada 3.3% untuk 3 suku berturut-turut, tetapi jumlah pengangguran susut kepada 557.800 pada suku kedua 2024 daripada 561.100 pada suku pertama 2024. Sehubungan itu, pasaran pekerjaan Malaysia mungkin telah mencapai status pekerjaan penuh, menandakan terdapat banyak pekerjaan boleh diisi dan lebih ramai rakyat mempunyai pekerjaan dan meraih pendapatan. Pengenalan akaun pengeluaran fleksibel oleh kumpulan wang simpanan pekerja di samping program pemindahan tunai akan memungkinkan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi dalam tempoh terdekat, kata beliau. Sehubungan itu, KDNK suku kedua 2024 sewajarnya lebih tinggi berbanding suku sebelumnya, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.